Hai semua, hari ini weekend project nak share cara-cara membuat wholemeal bun. Saya telah menggunakan resepi ini sudah banyak kali sebab saya sering membuat roti wholemeal sekurang-kurangnya 1 atau 2 kali setiap minggu. Dan saya suka menyediakan roti wholemeal sendiri kerana boleh menyesuaikan dan kurangkan penggunaan gula dan garam mengikut cita rasa sendiri. Serta rasa rotinya lebih fresh dan gebu. Mula-mula kita tengok bahan-bahan yang digunakan. Tepung wholemeal 50 gram, tepung high protein 200 gram, susu 170 gram, mentega atau butter 1 sudu besar, gula perang atau gula biasa 1 sudu besar, yeast 1 sudu kecil. Saya menggunakan instant yeast, garam setengah sudu kecil ataupun cuma secubit garam, serbuk penaik 1 sudu kecil dan bread improver setengah sudu kecil. Walau bagaimanapun, dua bahan terakhir iaitu baking powder dan bread improver adalah optional dan bread atau roti still menjadi walaupun tanpa dua bahan ini. Langkah pertama ialah kita menyediakan larutan yeast supaya yeast kembang dahulu sebelum menyiapkan bahan-bahan lain seperti tepung. Ini adalah cara untuk mengembangkan yeast. Susu 170 gram yang telah ditimbang, gula 1 sudu besar dimasukkan ke dalam susu, kemudian masukkan 1 sudu kecil yeast dan kacaukan sehingga bercampur. Kemudian kita biarkan larutan ini di tepi sementara kita menyediakan bahan-bahan lain yang mengambil masa lebih kurang 5 ke 10 minit untuk yeast ini mengembang. Sekarang kita sediakan bahan-bahan kering. Timbang tepung wholemeal sebanyak 50 gram. Kemudian masukkan 200 gram tepung gandum high protein. Jadi total keseluruhan tepung ialah around 250 gram. Kemudian masukkan bahan-bahan ini ke dalam tepung. Setengah sudu kecil garam, 1 sudu kecil baking powder dan setengah sudu kecil bread improver. Baking powder dan bread improver adalah optional dan kalau tak ada pun roti tetap akan menjadi. Semua bahan-bahan kering tadi akan digaulkan. Seterusnya, mari kita lihat sama ada yeast tadi sudah mengembang di dalam susu dan gula. Kalau yeast belum kembang, mungkin kita kena tunggu lagi. Tips pertama yang saya nak sharekan di sini ialah cara untuk menghidupkan yeast dengan cepat. Kita gunakan larutan cecair ataupun susu bersuhu suam. Kerana larutan yang suam lebih cepat untuk menghidupkan yeast berbanding dengan air yang sejuk. Kerana yeast adalah satu benda yang hidup dalam kumpulan fungi atau kulat yang mudah hidup pada suhu suam. Awas, bukan suhu panas. Macam mana nak bezakan suam dan panas? Petua saya ialah kalau kita celupkan jari dalam air itu rasa okey dan tidak menyebabkan melecur, itu kira suam. Tapi kalau kita celupkan jari dan boleh menyebabkan melecur, itu dikira panas. Kerana suhu yang terlalu panas akan membunuh yeast dan ini menyebabkan yeast langsung tidak akan mengembang dan seterusnya menyebabkan roti pun tidak akan kembang juga. Selain dari suhu yang panas, gula juga diperlukan untuk menghidupkan yeast sebagai makanan kepada yeast untuk terus berfermentasi. Jadi gabungan suhu yang suam dan gula adalah medium yang terbaik untuk menghidupkan dan fermentasikan yeast dengan cepat. Sekarang kita nak gaulkan larutan yeast dengan bahan-bahan kering tadi. Untuk resepi kali ini, saya dibantu oleh pengadun atau penguli bread maker. Bread maker saya ialah Trio 2 Blades dan di sini saya nak sharekan tips kedua. Macam mana step untuk masukkan bahan-bahan ke dalam bekas pengadun. Kalau kita menggunakan mesin penguli biasa dan bukan bread maker, stepnya ialah perlu masukkan bahan-bahan yang kering dahulu seperti tepung, gula dan garam dahulu diikuti dengan bahan-bahan cecair seperti susu, mentega atau telur dan sebagainya. Tetapi untuk penggunaan bread maker, kita perlu masukkan bahan cecair dulu
Kemudian diikuti oleh bahan-bahan kering supaya semua bahan-bahan ini boleh bercampur sekata di dalam bread maker. Jadi di sini saya akan masukkan larutan yeast dahulu dan diikuti dengan campuran tepung-tepung tadi di dalam bekas adunan. Okey. Sekarang bekas adunan telah dimasukkan ke dalam bread maker. Dan setiap bread maker mempunyai nombor setting tertentu untuk fungsi menguli ataupun kneading only. Kalau dalam trio, saya akan guna fungsi nombor 9 untuk menguli sahaja. Kemudian pilih berat adunan, saya just tekan saiz yang paling kecil iaitu 1000 gram ataupun 1 kilogram tepung. Kemudian kita tetapkan tempoh masa untuk menguli iaitu lebih kurang 20 ke 30 minit untuk menghasilkan dough yang elastik. Okey, selepas itu proses menguli bermula, barulah kita masukkan 1 sudu besar mentega. Sekarang biarkanlah bread maker ini menjalankan kerjanya selama lebih kurang 30 minit. Selepas 30 minit, mesin bread maker akan berhenti sendiri dan saya akan biarkan adunan rest dalam mesin untuk proses pengembangan atau proofing. Dan adunan atau dough akan masuk ke proses proofing yang pertama iaitu sekitar 45 minit ke 1 jam ataupun sehingga dough kembang menjadi 2 kali ganda saiznya. Dalam tempoh ini, yeast bertindak dalam proses fermentasi dough dan mengeluarkan gas menyebabkan adunan akan kembang. Sekarang selepas 1 jam, kita ingin melihat adakah dough kita sudah kembang. Ya, dough sudah kembang 2 kali ganda saiz asal. Sekarang kita keluarkan dough dari bekas untuk membuat ataupun membentuk menjadi roti yang dikehendaki. Sebenarnya adunan ini boleh digunakan bukan sahaja sebagai bun, tetapi boleh digunakan sebagai adunan untuk membentuk roti ataupun bread juga. Kalau kita ingin membuat bread, kita masukkan adunan ini ataupun dough ini ke dalam bekas berbentuk segi 4 tepat untuk roti ataupun bread. Tetapi kali ini saya akan sediakannya sebagai bun. Dough tadi yang telah kembang dibahagikan kepada 6 bahagian, lebih kurang beranggaran berat 80 gram sebiji. Kemudian kita bentukkan ia seperti bulat-bulat dan disusun di atas bekas untuk membakar nanti. Sebelum itu, dough akan masuk ke fasa proofing yang kedua, iaitu akan mengambil masa 1 jam. Biasanya untuk proses proofing kedua, saya akan rehatkan atau restkan dough ini di dalam oven. Tapi oven ini belum dipanaskan lagi. Mari kita masukkan dough di dalam oven. Selepas 1 jam proofing kedua di dalam oven, mari kita keluarkan roti daripada oven dan sekarang kita panaskan oven ke suhu 175 darjah Celsius. Nampaknya roti sudah kembang dan kalau nak mendapatkan permukaan roti yang berkilat, bolehlah disapukan dengan telur di atas permukaan roti. Dan step terakhir ialah mari kita masukkan semula roti ke dalam oven yang telah dipanaskan di suhu 175 darjah Celsius dan dibakar dalam tempoh 20 ke 30 minit. Selepas 20 minit, inilah kejadiannya. Wholemeal bun, low sugar, low salt. Boleh digunakan untuk membuat sandwich atau burger ataupun boleh dimakan begitu saja. Selamat mencuba.